This call is now being recorded. Okay, selamat petang dan selamat datang ke perbincangan latihan buku kerja kali ke-13. Okay, hari ini kita akan masuk ke sesi perbincangan buku kerja pada bab yang baru, iaitu bab 7, koordinat. Satu topik yang kita akan bincang untuk hari ini adalah 7.1, jarak dalam sistem koordinat Carters. Okay. Jadi, untuk jarak dalam sistem koordinat Carters ni, dalam buku kerja kita hanya ada 2 muka surat saja, iaitu pada muka surat 61 dan muka surat 62. Okey, jadi di sini kita just starting saja perbincangan kita. Ini muka surat 61. Okey. Okey, yang pertama yang kita lihat dekat sini adalah tentang tentukan jarak di antara setiap titik yang berikut. Okey. Cikgu terlupa buka satu benda. Okey, sekejap . Okey. Jadi di sini kita boleh lihat, pertamanya dia nak tentukan jarak antara P dengan Q. Jadi untuk jarak P dan Q ni, kita lihat P dan Q ni. Okey, seperti apa yang cikgu pernah nyatakan dalam sekolah, okey, selalu ingat tentang jarak mencancang dengan jarak mengufut. Jarak mencancang adalah jarak atas bawah. Okey, jarak atas bawah. Jarak mengufut adalah kiri kanan. Jadi ini adalah perkara yang kita kena ingat. Okey, kenapa? Kerana apabila dia adalah jarak mencancang adapun jarak mengufut, kita boleh terus kira lah. Okey, dan untuk soalan ni kita boleh nampak PQ ini, okey, dia adalah jarak PQ ini. Dan kita lihat dekat bagi paksi Y, kalau kita lihat pada paksi Y, kalau skalanya adalah satu petak itu adalah 2 unit. Satu petak adalah 2 unit. Jadi P sampai Q ada 3 petak. Jadi 3 darab dengan 2, jadi dia adalah 6 unit. Jadi ini adalah perkara yang kita mesti alert. Okay, apabila kita lihat subtle Carters ataupun kita lihat graf lah. Graf, sekarang kamu belajar dalam graf fungsi kan. Sebenarnya perkara ini kamu mesti jelas. Mesti jelas dan macam mana membezakan perkara ini adalah sangat penting untuk menyelesaikan soalan-soalan dalam koordinat ni. Okay, lepas tu kalau kita lihat bagi untuk RS. Kalau RS dekat sini, RS adalah dekat sini. Okay, jadi kalau kita boleh lihat RS ni, dia adalah jarak mengufut. Okay, bila jarak mengufut, kita akan lihat kepada pasi X. Jadi kita lihat kepada pasi X, kita boleh nampak satu petak. Satu petak ini adalah 1 unit. Jadi kita kira di sini ada 6 petak. Jadi 6 petak ini sama dengan 6 unit. Kerana satu petak 1 unit, 6 darab 1, 6 unit. Jadi 6 unit. Okey, 6 unit. Okey, jadi ini adalah cara kita untuk nampakkan dia. Okey, lepas tu untuk yang seterusnya, jarak TU. TU ini juga adalah jarak mengufut. Dia adalah jarak yang mengufut. Jadi samalah seperti tadi. Jadi di sini 1, 2, kita kira. Okey. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Jadi dia ada 9 petak. Jadi 9 darab 1, 9 unit. Okay. Nah, jika ada masalah, just suarakan saja dengan cikgu. Okay. Lepas tu untuk soalan yang keempat, VW. VW di sini kita boleh nampak dia adalah satu jarak mencancan. Okay, jarak mencancan ni kita boleh nampak. Okay, dia berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 petak. 5 darab 2, 10. Tapi ada satu alternatif dekat sini. Kamu lihat W ni, dia daripada kosong kan, sifar sini kan. Jadi bila sampai sini adalah 10 unit lah. Jadi ini jika dia mula daripada sifar. Okay? Jadi dia di sini adalah 10 unit. Okay? 10 unit. Okay? Okay. Okay. Kalau ada masalah, sila beritahu. Kalau tidak, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay. Untuk soalan ini, cikgu akan gunakan rumus untuk menyelesaikan masalah. Okay. Jadi, kamu masih ingat rumus bagi cari jarak. Okay. Cikgu tulislah. Jarak sama dengan punca kuasa 2 S2 tolak S1 kuasa 2 tambah dengan Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okay, jadi ini adalah rumus. Okay, seperti yang cikgu pernah bincangkan dekat sekolah sebelum ni. Okay, jadi cikgu harap kamu masih ingat lagi lah tentang rumus ni. Okay, lepas tu kita seperti mula-mula cikgu mengajar di sini, cikgu akan, ini adalah S1, ini adalah Y1, ini adalah S2, ini adalah Y2. Jadi ini adalah cara kita macam mana lagi, mana dia, macam mana dia. Okay. Lepas tu, kita cari jaraknya. Jarak sama dengan S2 adalah 6 tolak S1, 1 kuasa 2. Tambah dengan Y2, 5 tolak dengan Y1, 5 kuasa 2. Jadi sama dengan 6 tolak 1, 5 kuasa 2. Tambah 5 tolak 5, sifar kuasa 2. Sama dengan 5 kuasa 2, 25. Tambah dengan sifar. 25 punca kuasa 2 sama dengan 5 unit. Jadi ini merupakan penyelesaian untuk soalan 1. Kalau dia diselesaikan dengan rumus. Tapi kalau kita lihat betul-betul dekat koordinat dekat sini, kerana koordinat Y-nya adalah sama, sebenarnya dia adalah apa? Dia adalah jarak mengufut. Kalau jarak mengufut, kita kira sajalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataupun 6 tolak 1 dengan sama dengan 5 pun boleh, tak ada masalah. Asal kamu faham konsep dia. Kalau kamu tidak dapat faham konsep dia, senang. Semua guna rumus. Memang dapat selesaikan. Memang dapat menyelesaikan. Itu adalah cara dia. Kalau kamu faham dengan konsep, kamu tidak ada masalah untuk menggunakan cara jarak mengufut. Kalau ada dalam sata kata tu kan, sata kata seperti soalan A tadi ini, dia, memang kamu boleh terus kira lah. Kalau dia adalah jarak mengufut dengan jarak mencancan. Tapi kerana di soalan 1 ini dia adalah bagi dalam bentuk koordinat. Jadi di sini mungkin adalah agak susah untuk kamu kira. Jadi kalau kamu tidak tahu apa itu jarak mengufut, apa itu jarak mencancan, jadi lebih baik kita gunakan rumus untuk menyelesaikan. Okay, jadi cikgu terus pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang kedua sama juga. Okay, sama juga mula-mula kita S1, Y1, S2, Y2. Jadi kita labelkan saja kelas. Labelkan saja semua. Okay, kenapa? Kerana bila kita labelkan, kita agak confident sikit lah. Kedua,
mengurangkan kesilapan. Jadi jarak sama dengan S2 adalah negatif 3 tolak S1 negatif 11, tolak 11 kuasa 2 tambah dengan Y2, 2 tolak dengan 2 kuasa 2. Jadi negatif 3 tolak 11 sama dengan negatif 14. Jadi ingat masih dalam kurungan tambah dengan sifar kuasa 2. Okay. Jadi kalau dekat sini kamu tidak confident, kamu just gunakan calculator saja. Okay. Kamu just gunakan calculator sahaja. Okay. Negatif 14 kuasa 2 sama dengan 196. Nah, okay, kamu guna kalkulator saja. Tambah dengan sifar kuasa 2 memang sifar lah. Okay, jadi punca kuasa 2 bagi 196. Punca kuasa 2 bagi 196 sama dengan 14. Jadi 14 unit. Okay, 14 unit. Okay. Okay, lepas tu soalan ketiga. Okay, sama juga kita labelkan S1, Y1, S2, Y2. Jadi jarak. Okay. Jadi S2 4 tolak S1 4. Okay. Kuasa 2 tambah dengan Y2 14 tolak dengan Y1 negatif 5. Negatif 5. Mesti bagi dia kurungan. Kenapa? Kerana cikgu sudah beritahukan kalau benda yang kamu gantikan dengan negatif, paling baik bagi dia kurungan. Okay. 4 tolak 4, sifar. Sifar kuasa 2. Okay, tambah. Okay, negatif, positif. 14 tambah 5 sama dengan 9. Oh, tadi kuasa 2 lupa. 14 tambah 5 dengan 19 kuasa 2. Jadi, 19 kuasa 2 sama dengan okay. 19 kuasa 2 sama dengan 361. Jadi punca kuasa 361 sama dengan 19. Okay, inilah dia. Okay, boleh? Okay, jadi kalau tak ada masalah kita akan okay. Thank you Rini sebab respon anda. Okay, jadi kalau tidak ada masalah kita akan teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okay, kalau yang masih nak ambil screenshot, cikgu bagi sampai kiraan 3. 1, 2, 3. Okay, kita pergi kepada yang seterusnya. Ini soalan sebenarnya sama saja. Dia hanya dalam bentuk satu kata. Jadi sama juga kita label ini S1, ini Y1. Ini S2, ini Y2. Jadi kita just selesaikan dia. Okay, jadi jarak sama dengan S2 tolak S1 6 tambah Y2 3 tolak Y1 7 kuasa 2. Okay. 3 tolak 6 negatif 3 kuasa 2. 3 tolak 7 negatif 4 kuasa 2. Jadi di sini kita just keluarkan kalkulator. Okay. Okay. Sebenarnya negatif 3 kuasa 2 adalah sama dengan 9. Negatif 4 kuasa 2 adalah sama dengan 16. Jadi sama dengan 25. Jadi baru saya guna kalkulator lah. Kalau kamu nak guna kalkulator dari awal tak ada masalah. Okay. Jadi sama dengan 5 unit. Okay. Sama dengan
5 unit. Sama dengan 5 unit. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. S1, Y1. S2, Y2. Cikgu memang akan labelkan dia. Kenapa? Kerana memudahkan. Macam dia adalah satu ingatan tetap macam tu. Supaya kita selalu dapat ingatlah. Ini adalah salah satu trik lah cikgu macam mana ingatkan perkara yang sebegini ya. So, jarak. Punca kuasa 2. Y S2 8 tolak S1 adalah 2. Kuasa 2 tambah Y2 negatif 3 tolak Y1 10 kuasa 2. 8 tolak 2. 8 tolak 2 sama dengan 6 kuasa 2. Negatif 3 tolak 10 negatif 13 kuasa 2. Okey, jadi dekat sini kita akan gunakan panduan kalkulator lah, lebih cepat. Okey, 6 kuasa 2, 36. Ini tak ada masalah. Kalau kamu negatif 13, kamu tidak pandai. 169. Okey. Kenapa macam ni? Okey. Sama dengan okey. 36 tambah dengan 169 sama dengan 205. Okey, jadi 205 punca kuasa 2 sama dengan 14.32 unit. Okey, cikgu ambil 2 tempat perpuluhan. Seperti apa yang cikgu selalu beritahu kamu semua, titik perpuluhan biasanya kita ambil 2 ataupun 3 tempat perpuluhan saja. Okey? Okey, kalau nak ambil screenshot, cikgu bagi kiraan 3 lah. 1, 2, 3. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, sebenarnya perbincangan kita malam ni lebih ringan sikit lah. Kita mungkin akan cepat habis juga. Okey, supaya kamu orang boleh rehat awal lah. Kamu boleh buat revision nanti. Okey, kita lihat kepada soalan 1 pada muka surat. Ini adalah muka surat 62. Ini adalah muka surat 62. Okey. Okey, muka surat 62. Okey, kita lihat. Okey, jarak di antara titik A dengan titik B ialah 4 unit. Cari nilai yang mungkin bagi X. Nilai yang mungkin bagi X. Jadi jarak adalah 4 unit. Jadi sekarang biasanya untuk soalan ini cikgu akan tuliskan A 5 sifar dengan B X sifar. Keluarlah. Lepas tu dengan jarak AB sama dengan 4 unit. Okay, kita akan tuliskan dia keluar. Okay. Lepas tu baru kita mulalah. Okay, jadi kita tahu bahawa ini adalah S1, Y1, S2, Y2. Jadi asal kita cari jarak bagi AB sama dengan 4 unit itu, kita dapat menyelesaikan soalan dia. Okay, jadi di sini kita lihat jarak AB sama dengan 4 unit. Okay, jarak AB sama dengan S2 iaitu S tolak S1 iaitu 5 kuasa 2 tambah dengan Y
2. Y2 tolak Y1 sama dengan 4 unit. Okay. Jadi punca kuasa 2 ini pergi kepada 4 sana sama dengan 4 kuasa 2. Jadi sini S tolak 5 kuasa 2 kita kembangkan dia. Dia adalah S tolak 5. S tolak 5. Sifar tolak sifar memang sama dengan sifar lah. Okay, jadi di sini kita kembangkan dia. Kita kembangkan dia. So, S darab S kuasa 2. S darab negatif 5, negatif 5S. 5, negatif 5 darab dengan S, negatif 5S. Negatif darab negatif, positif. 5 darab 5, 25. Sama dengan 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 sama dengan 16. Jadi, S kuasa 2 tolak 10S. Kerana ini boleh tambah kan? Okay, tambah dengan 25 tolak dengan 16. Sama dengan sifar. So, S kuasa 2 tolak 10S tambah 25 tolak 16 sama dengan 9. Sama dengan sifar. Okay, jadi untuk soalan ini, kita boleh menyelesaikan dia dengan, kalau kamu masih ingat, kuasa 2 kan, macam mana kita memfaktorkan dia. Okay, jadi memfaktorkan dia, cikgu guna warna hijau sini. Di sinilah cikgu buat. Okay, jadi di sini negatif 10S lah. Okay, S dengan X. Jadi 9 dengan 1. Okay, 9S 1X. Jadi mesti dua-dua negatif. Dua-dua negatif. Jadi negatif, positif. Jadi di sini penyelesaian kita dapat adalah S tolak 9, S tolak 1 sama dengan sifar. Tapi untuk yang selepas ni sebenarnya kamu semua belum belajar lagi. Tapi cikgu ajarlah dekat sini. Sebenarnya kita akan asingkan S tolak 9 sama dengan sifar. S tolak 1 sama dengan sifar. So, S sama dengan 9, S sama dengan 1. Jadi akhirnya jawapannya nilai yang mungkin bagi X adalah S sama dengan 1 dan 9. Jadi ini adalah dua jawapan S yang mungkin. Okay? Tapi adakah ada cara lain untuk menyelesaikan soalan ini? Sebenarnya ada. Kenapa? Kerana kalau kamu lihat dari awal tadi, koordinat Y-nya adalah sama. Koordinat Y-nya adalah sama, dia adalah jarak mengufut. Dia adalah jarak mengufut. Jadi, biasanya untuk cara macam ni, cikgu akan buat, cikgu dekat sini cikgu guna warna lain lah. Okay. Cikgu akan buat satu garis macam ni. Okay, saya katakan sekarang A koordinat S-nya adalah 5. Jadi dia ada dua kemungkinan, sama ada pergi ke kiri kanan ataupun pergi ke kiri 4 unit. Jadi kalau pergi ke kanan, dia adalah 9. Kalau pergi ke kiri, 5 tolak 4, so S adalah sama dengan 1. Jadi inilah adalah salah satu cara yang sepatutnya kamu guna untuk menyelesaikan soalan ini. So that's why kenapa cikgu dari awal tadi memang sudah ada mention. Sebenarnya dalam kelas cikgu pun banyak kali mention dengan kamu semua. Sebenarnya jarak mengufur mencancang ini sebenarnya kamu boleh lebih memudahkan kamu untuk mencari jawapan sebenarnya. Okay. Jadi cikgu haraplah daripada penjelasan untuk soalan 1 hari ini boleh lagi menambah lagi ataupun mengingatkan kamu lagi tentang apa itu mencancang, apa itu mengufur. Okay?
Okay, jadi untuk yang kamu kalau nak ambil screenshot, cikgu bagi kiraan sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, kita lihat kepada soalan 2. Okay. Nah, raja di sebelah menunjukkan segitiga yang bersudut tegak. Okay, bersudut tegak. Okay, yang dilukis pada sata kates. Garis OQR ialah selari dengan paksi Y. QR adalah selari dengan paksi Y. Jadi saya tanda lah. Tentukan koordinat titik P dan titik A. Jadi, garis QR adalah selari dengan Y. Oleh kerana dia adalah sudut tegak, jadi paksi X dengan PQ juga adalah selari. Jadi dia adalah selari. So, jadi untuk soalan ni, cikgu tak nak guna cara apa-apa lagi. Kita boleh nampak QR adalah jarak mencancang. Dan PQ adalah jarak mengufut. Okay. Jadi sekarang kita boleh sangat jelas. A ini koordinat X-nya adalah sama. Hanya koordinat Y kita tidak tahu. Lepas tu, P ini koordinat Y-nya adalah sama, iaitu 4. Dan koordinat S-nya kita tidak tahu. Jadi bila kita buat macam ni, kita kena katakan. P iaitu S 4 dan A iaitu 7 Y. Okay, katakan macam ni. Okay, jadi untuk jarak PQ adalah sama dengan 12 unit. Okay, jadi that's why macam mana? Okay, adalah 7 tolak S sama dengan 12 unit. Okay, 7 tolak S. Kenapa? Kerana 7 adalah paling lebih besar kan? Daripada S adalah lebih kecil. Kamu telah belajar nombor garis kan? Okay, semakin ke kiri, semakin kecil, semakin ke kanan, semakin besar. Sebenarnya konsepnya juga boleh digunakan dalam sini sebagai sata kates juga. Okay, jadi 7 tolak 12 sama dengan X. Negatif F pindah ke kanan jadi positif S. 12 pindah ke sebelah jadi negatif 12. So, S sama dengan 7 tolak 12 sama dengan negatif 5. Jadi, S sama dengan negatif 5 loh. Jadi, dekat sini, P sama dengan negatif 5, 4. Kita telah selesaikan untuk macam ni. Okay, lepas tu untuk jarak. Okay, jarak bagi QR adalah sama dengan 5 unit. Jadi, Y tolak dengan 4 sama dengan 5 unit. So, Y sama dengan 5 tambah 4. Y sama dengan 9. Jadi, bukan Q. A sama dengan 7, 9. A sama dengan 7, 9. Jadi, ingat di sini ini adalah jarak mengufut. Ini adalah jarak mencancang. Jadi ini adalah perkara yang konsep yang kita gunakan untuk mencari jawapan dalam soalan ini. Jadi soalan ini dia kira soalan tahap 4. Sebenarnya dia tidak begitu susah. Just apa itu
Jika ada apa-apa masalah yang lebih lanjut tentang kefahaman bahagian ini, kamu masih boleh tanya dengan cikgu. Okey? Okay, jadi kalau ada masalah, kamu just tanya dengan cikgu. Ada soalan tanya untuk sekarang? Okey. Okey, tak apa. Kalau kamu ada lebih lagi nak tanya kalau selepas Google Meet ini, kamu masih boleh tanya lagi ya dalam Telegram dengan WhatsApp. Okey. Jadi kalau tidak ada masalah, kita akan pergi kepada soalan yang terakhir untuk sesi petang ni. Okey, jadi kalau nak ambil screenshot, cikgu bagi kiraan 3. 1, 2, 3. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, thank you Elvin. Okey. Jadi kita lihat kepada soalan 3 ini. Okey, thank you Rini. Okey, soalan 3 ini. Raja di sebelah menunjukkan tiga titik. Okey, 3 titik P, Q dan R yang dilukis pada sata kertas. Hitungkan jarak antara P dan Q. Dia nak kita cari semua jarak lah. Okey, jadi sekarang kita mesti tahu koordinat dia. Okey, jadi cikgu cuba cari koordinat. Koordinat P adalah 2, 8. Koordinat Q adalah 2, 3. Koordinat R adalah 6, 0. Okey. Koordinat P dengan Q adalah paling senang. Kenapa? Kerana dia adalah jarak mencancang. Okey. Jadi untuk soalan A yang soalan 1, okay, jarak PQ sebenarnya sama dengan 8 tolak 3 sama dengan 5 unit. Okay, sama dengan 5 unit. Okay, untuk soalan yang kedua, jarak PR sama dengan kita punca kuasa 2 lah. Sebenarnya untuk soalan ni kamu just buat imaginasi. Sekarang untuk P dan R, saya anggap P adalah titik pertama, R adalah titik kedua. Saya anggap, saya buat assumption. Okay, saya buat jangkaan. Okay, jadi X, sorry. 6 tolak 2 kuasa 2 sama dengan, bukan sama dengan, tambah dengan sifar tolak 8 kuasa 2. Okay. Jadi untuk soalan di sini, kita teruskan 6 tolak 2 sama dengan 4 kuasa 2 tambah dengan negatif 8 kuasa 2. Okay. Sama dengan, jadi kita selesaikan. 4 kuasa 2 tambah dengan negatif 8 kuasa 2. Jadi sama dengan 80. Okay. Punca kuasa 2 bagi 80 sama dengan 8.94. Okay, 8.94 unit. Okay, jadi ini kita telah berjaya menyelesaikan untuk bahagian yang kedua. Okay, untuk yang ketiga, jarak bagi QR. Okay, sama juga seperti tadi. Sekarang saya anggap QR. Q adalah yang pertama, R adalah yang kedua. Okay, jadi di sini kita jadi sama juga 6 tolak dengan 2 kuasa 2 tambah dengan sifar tolak 3 kuasa 2. 6 tolak 2, 4 kuasa 2. Tambah dengan negatif 3 kuasa 2. Jadi di sini 4 kuasa 2 tambah dengan negatif 3 kuasa 2 sama dengan 25. Jadi punca kuasa 25 sama dengan 5 unit. Okay. Jadi kita telah selesaikan jarak PQ, jarak bagi PR, jarak bagi QR. Okay, sekarang namakan segi 3. Segi 3 PQR mengikut sifat sisinya. Okay.
Kalau di sini cikgu gariskan. Gariskan bagi segitiga ini. Okey. Okey. Dan sekarang kalau mengikut apa yang kita cari tadi, PQ adalah 5 unit. QR adalah 5 unit. PR adalah 8.94. Jadi kita boleh nampak PQ dengan QR adalah sama kan? Oleh kerana dia adalah sama. Okey. B. Okey. PQ sama dengan QR. Oleh kerana dia adalah sama. Jadi PQR adalah segitiga sama kaki. Okay? Oleh kerana PQ dengan QR adalah sama. Kerana dia sama kan. Jadi dia adalah sama kaki lah. Jadi dia ni PQR adalah segitiga sama kaki. Ingat di sini ada 3 titik . Ini 3 titik adalah sangat penting. Okay? Okay? Ada masalah untuk soalan yang terakhir ni? Okay, cikgu haraplah just kamu cuba dulu perlahan-lahan. Oh, Kak kuning lah. Okay, tak apa hari ni. Okay. Kamu cuba fahamkan mana bahagian yang kalau kamu masih tak faham, kamu masih boleh cari cikgu bila-bila masa saja untuk tanya. Okay, just satu perkara saja. Jangan malu dengan cikgu. Oh, okay? Okay, tak apa. Kalau tak faham, boleh tanya lagi. Kalau nak tanya sekarang, masih boleh. Kalau tidak, nak tanya dalam Telegram WhatsApp, juga boleh ya. Nak tanya dekat sekolah, dialu-alukan juga. Okay? Jadi kalau tidak ada masalah untuk setakat ini, okay, jadi kita akan habis untuk sesi untuk malam ni ya. Okay? Jadi, okay, bye-bye. Kita jumpa lagi. Okay, sama-sama.